kaffaihi mankibaihi. An haniyah, bahawa tunduk ia lirruku'i bagi rukuk. Inda muhadzati kaffaihi, di sisi membetuli oleh dua tapak tangannya, mankibaihi, dua bahunya. An haniya lirruku'i, bahawa tunduk ia, yakni mulai tunduk, mulai menunduk lirruku'i, untuk rukuk. Inda muhadzati kaffaihi, di sisi membetuli oleh dua tapak tangannya, mankibaihi, akan bahunya. Jadi daripada sambung dengan yang dulu, pada masalah 131. Pada masalah 31 dia katanya an yakuna raf'u bi 30, 130 dia katanya an yabtadi ar-raf'a wa huwa qa'imun, mulai akad tangan itu pada ketika dia berdiri lagi. Mulai akad tangan untuk nak rukuk pada ketika dia berdiri. Mana belum nak tunduk, dia akad tangan dulu. Itu 130. 132-nya an yabtadi at-takbir inda awwalil huwiji, memulai takbir di sisi permulaan tunduk, turun kepada rukuk. Kemudian di sini dia katanya ayyan haniya lirruku', bahawa mulai tunduk, mulai turun untuk rukuk, inda muhadzati kaffaihi mankibaihi, di sisi membetuli tapak tangan dua bahu. Maknanya apabila dia sunat kita akad tangan, apabila kita akad tangan tu sampai ke bahu, maka mulailah turun tunduk kepada rukuk. Jadi maknanya ketika kita akad tangan tu masih berdiri betul lagi. Mulai akad tangan tu, mulai akad tangan itu masa kita akad tangan tu kita masih dalam berdiri betul lagi. Apabila tangan tu sampai ke bahu, di situlah mulai kita turun kepada rukuk. Itulah maksudnya. Mulai tunduk kepala kita kepada rukuk tu apabila tangan yang kita akad tu dah sampai ke bahu, dah membetuli dengan bahu. Begitu. Itu cara dia. Habis itu kemudian katanya 136 an yantakilal ma'mumu ba'da tamami harakati imami. Ni masalah apabila imam rukuk, kita makmum bila kita nak rukuk. Supaya sepenuh ikutan, dia katanya an yantakilal ma'mum, bahawa berpindah oleh makmum. Berpindah oleh makmum daripada berdiri kepada rukuk. Dan juga lain-lain daripada rukuk, seperti i'tidal, seperti sujud. Bahawa berpindah oleh makmum ba'da tamami, kemudian pada sepenuh harakati imam, gerak oleh imamnya. Maksudnya makmum kalau daripada berdiri kepada rukuk, pada makmum tu jangan tunduk lagi, jangan mulai bergerak lagi. Hanya kita tunggu imam tu sampai ke rukuk, dah jadi rukuk. Apabila imam sepenuh geraknya, turun sampai ke rukuk, dah sepenuh, dah sampai ke rukuk, maka makmum barulah mulai gerak turun kepada rukuk. Begitu juga kalau i'tidal.
Jadi ketika imam bangkit naik tu, imam makmum jangan bangkit lagi. Apabila imam tu dah betul jadi berdiri dia pada i'tidal, maka makmum mulai mengakak kepada i'tidal. Jadi makmum tu jangan bersama dengan imam pada perbuatan. Pada geraknya. Gerak kepada berpindah kepada satu rukun, daripada satu rukun kepada satu rukun. Sebab faham daripada hadisnya diguna dengan fa. Idza raka'al imamu idza raka'a, apabila rakaat oleh imam farka'u, maka tu dia guna dengan fa menunjuk atas mana mengiringi. Maknanya apabila imam mulai gerak belum pada sampai ke rakaat, makmum berdiri lagi, masih berdiri lagi. Apabila imam tu tetap dalam rakaat, barulah makmum mulai turun kepada rakaat. Itu yang cara yang disunat, adab di dalam bab mengikut imam. Abi di situ. Kemudian katanya 137 maddul zahri, memanjang akan belakang. Memanjang akan belakang. Tetapi maksudnya menyamakan akan belakang. Jadi belakang betulkan belakang. Musamu akan belakang, membetul akan belakang. Itu maksud kata madu memanjang. Betulkan belakang maknanya belakang tu jadi betul macam sekeping papan, begitu. Jadi maknanya ketika rokok tu belakang tak nak jadi bongkok. Jadi belakang tu bukan jadi bongkok jadi begini, bukan begini, bukan belakang tu dia betul. Jadi betul straight begitu. Yang ke-178-nya maddul unuki, memanjangkan leher, maknanya membetulkan leher, mesamakan leher dengan belakang. 139 an yakuna ra'suhu wa zahruhu wa unukuh, bahawa adalah kepalanya dan belakangnya dan lehernya mustawiyatan, yang sama, straight. Kassafihatil wahidati, seperti papan yang satu, seperti sekeping papan. Tu maksud daripada semua tadi tu maddul zahri, maddul unuk, memanjangkan akan apa dia, memanjangkan belakang, memanjangkan leher. Maknanya maksud dianya ialah yang 39 ni lah. Maknanya kepala dia dan leher dia dan belakang dia jadi sama, straight, seperti papan yang sekeping. Sekeping papan. Jadi maksudnya apabila seolahnya kalau kita rokok tu, maka mulai daripada belakang kita sampai kepala tu kita boleh letak papan tu jadi rapat. Jadi maknanya nak ni pinggang dia. Nak bukan kata jadi begitu. Bukan katanya kepala naik, bukan dia. Jadi mulai daripada ni pohon dia naik, patah, apa tu betul straight. Tu nak jadi begitu. Kalau boleh buatlah. Kalau tidak ada apa keuzuran, maka boleh buat. Jadi seolah katanya kita rokok tu nak jadi begini. Nak jadi begini. Ni kaki, ni belakang, sekali dengan kepala. Straight gitu. Jadi maknanya belakang, leher, kepala jadi straight. Jadi kalau kita buat begitu dia sama. Jadi kepala tak boleh naik. Tak boleh naik gitu. Itu makna katanya kepala, leher, belakang jadi straight. Jadi sama straight seperti papan yang satu. Jadi maknanya kepala dia belakang tu jangan jadi bongkok. Kepala, leher pun jangan tunduk naik, jangan tunduk ke bawah pula.
artinya jangan akak naik ke atas. Jadi maknanya mulai daripada belakang terus sampai kepala. Jadi kepala jangan tinggi, jangan rendah. Jadi sekiranya kalau kita letak benda, letak umpama papan dari petah belakang tu rapat sekali dengan kepala. Jadi begitu. Jadi maksudnya begitulah. Jadi kepala ketika kita rokok tu kepala jadi jangan turun ke bawah, jangan naik ke atas. Tu dia jadi macam papan yang sekeping papan. Gitulah cara bentuk rokok yang sempurnanya. Bentuk belakang leher kepala yang sebenarnya begitulah caranya. Itu kira yang sunat. Adapun wajib tu semata-mata kelakuan rokok, macam mana rokok sekalipun dah memadai untuk nak jadi rukun. Ini dah bercakap pasal sunat, maka cara belakang leher kepalanya mesti jadi seperti papan yang sekeping papan. 140 nasbus saqaihi. Nasbus saqaini, membetul akan dua betis. Membetul akan dua betis. 141-nya nasbul fakhidaini, membetul akan dua pohon. Jadi maknanya jangan kalau tak betul tu jadi begini. Ni kita katanya ni betis, ni pohon. Kalau tak betul dia jadi begini. Dia jadi begini. Itu tak betul. Nak betul nak jadi gitu. Sini lutut. Sini lutut. Jadi betulnya begitulah. Tapi kalau betis tu dia cenderung ke depan, pohon akan cenderung ke belakang. Tentu tak nak jadi begitu. Tapi apabila kita rokok tu jadi maknanya lutut kitanya betul. Tu dia lutut tu kita tekan ke belakang dia jadi betul lah. Kalau lutut tu pergi ke depan maknanya betis tak betul, pohon pun tak betul. Itu kalau tidak ada keuzuran. Maka jadi mana lutut tu kita ke belakang jadi maknanya jadi betul lah betis dengan pohon. Kalau lutut tu kita pergi ke depan sikit, jadi tak terik. Kita terikkan lutut tu maknanya jadi betul lah betis. Betis jadi betul, pohon pun jadi betul. Itu maksudnya. Dia kalau lengan kitanya, kita jadi begini. Jadi begini, buat begini, itu betul lah. Kalau jadi begini, tak betul. Jadi kalau ketika ni seolah katanya sebelah ni lutut. Sebelah ni lutut. Kalau kita turun, sampai habis turun, maka kalau duduk begini mana tak betul. Nak betul tu kita turun, dia sampai situ boleh turun. Sekat tu jadi betul. Uh, 142 akhdhu rukbataihi biyadaihi, pegang akan dua lututnya, biyadaihi dengan dua tangannya, yakni dengan dua tapak tangannya. Biyadaihi dengan dua tangan, yakni dengan dua tapak tangannya. Pegangkan dua lutut ketika kita rokok, pegangkan dua lutut dengan dua tangan. Dengan maknanya kalau kita tilik kepada asal rokok, kalau tangan kita tak pegang di lutut, lepas begitu tangan kita, maka memadai pada nak jadi rokok. Itu rukunnya. Yang wajibnya kita rokok. Maka cara kita rokok tilik kepada bab wajib, semata-mata buat belakang kita tunduk, walaupun tangan tak pegang di lutut, bukannya lepas begitunya tangan, artinya pegang di pohon atau pegang di betis, maka memadai kesemuanya. Sebab dah jadi rokok. Tapi kita nak ambil sunatnya, maka tangan kitanya
tangan kitanya mesti pegang di lutut. Tapak tangan kita tu pegang di lutut. Lagi pulanya dia tak sebut di sini yang sunatnya tangan kita pegang pada lutut dan juganya tangan kita tu sebolehnya dibukakan. Tangan kita tu dibukakan. Maksudnya jangan ditutup umpama kain artinya tangan baju masalah. Kalau boleh sikatkan, kalau tangan baju tu labuh, kita singkatkanlah. Jadi maknanya yang sunatnya tangan kita tu telanjangkan. Maksudnya begitu, dibukakan, mana tangan kita sekarang ni tu ditelanjangkan. Jangan ketika lutut tu tangan duduk dalam duduk begini, dalam kainnya begini, itu tidak disunat. Malaikat musim sejuk tu kena pakai sarung tangan ke apa, itu tak payahlah. Tak mengapalah. Sekiranya kalau biasanya jadi maknanya tangan kita tu dibukakan. Kalau tangan baju tu jadi panjang, mesti kita lipatkan. Lipat sising naik supaya tapak tangan tu dibuka. Jadi sunatnya kita pegangkan dengan dua tapak tangan akan kepala lutut dan tapak tangan tu dibukakan, jangan ditutup oleh kain masalah. Jangan dibungkus oleh sarung tangan, itu tak disunatkan. 134 tafriqur rukbataini. Tafriqur rukbataini maksudnya menceraikan akan dua lutut. Maksudnya jangan merapatkan dua lutut. Antara lutut sebelah kanan dengan lutut sebelah kiri jangan jadi rapat. Mesti menceraikan, merenggangkan di antara dua lutut. Jangan kita himpitlah. Jangan kita rapatkan dua lutut. Mesti diceraikan, mesti disenggangkan. 144 an yakunat tafriqu qadra shibrin. Bahawa adalah merenggangkan di antara dua lutut itu qadar satu jengkal. Jadi semata-mata kita tidak merapatkan dua lutut tu, kita merenggangkan akan dua lutut itu dah satu sunat. Tetapi kalau kita bagi luah dianya sekadar satu jengkal, itu sunat yang lain pula. Tapi kita kena jaga sikitlah. Dikandaki sejengkal asyibru di sini ialah di antara hujung jari, anak jari, jari kelingking dan ibu jari. Tu sekadar tu, bukan gini. Bukan di antara ibu jari dengan jari telunjuk. Itu bukan maksudnya. Bahkan di antara kita buat gini. Kita buat gini antara yang ni dengan antara yang ni. Antara hujung ibu tangan dengan hujung kelingking, jari kelingking. Itu dikatakan asyibru. Yang maksud di sini. Sejengkal di sini ialah sekadar ni. Bukan kita maklum kalau sejekalnya begini. Di antara hujung ibu tangan dengan hujung jari telunjuk. Itu bukan dia maksud. Bukan maksudnya ialah kita buka ibu jari dan jari kelingking. Kira di hujung kedua-dua. Itu sekadar satu jengkal. Jadi maknanya yang 44 berbeza dengan 43. 43 itu semata-mata kita merenggangkan lutut. Itu adalah satu sunat. Yang ke-44 ambil qadar satu jengkal itu sunat yang lain pula. Maknanya kalau kita buka tak sampai satu jengkal atau lebih luas daripada satu jengkal, dah dapat sunat tafriq. Tak dapat sunat qadar satu jengkal. Tetapi kalau kita buka dapat lebih kurangnya satu jengkal, maka dua sunat dapat. Maka memanglah apabila lutut kita tak rapat, maka tapak kaki kita pun
tak rapat juga. Sebab tapak kakinya apabila lebih kurangnya sejekal, maka lutut pun lebih kurang gitu juga. uh, 145 tafriqul asabi, merenggangkan akan anak-anak jari. Maknanya ketika kita letakkan tapak tangan kita kepada lutut, maka jari kitanya, jari sebelah kanan, jari sebelah kiri itu jangan kita merapatkan. Jangan kita merapatkan akan jari kita, mesti kena buka. Mesti dibukakan akan jari itu. Sebelah kanan, sebelah kiri mesti dibukakan. Kemudian nak buka luar ke macam mana? Maka 146 dia kata an yakuna tafriqu, menceraikan anak jari tadi, wasatan, sederhana. Jadi tangan kita tu duduk begini, jari kita ni apabila kita pegang di lutut tu jangan kita buka begini. Jangan kita rapat. Jangan kita rapat begini, tak sunat. Buka luar sangat pun tak sunat juga. Jadi maknanya sederhana. Jadi tak luar sangat, tak rapat sangat. Tak jadi rapat, tak jadi luar. Jadi buka semata-mata buka itu adalah satu sunat. Jadi ambil sekadar sederhana tu satu sunat yang lain pula. Jangan kita buka luar sangat, jangan kita rapat. Tak sempat nak baca. Uh, 147 Tawjihul asabi'i ilal kiblati, menghadapi akan anak-anak jari kepada kiblat. Menghadapi akan anak-anak jari kepada kiblat. Tapi maksudnya tapak tangan kita tu ketika kita pegang kat lutut, kita contohnya di lutut kita pegangnya begini. Maknanya jari ni, maknanya maksud jari ni sebelah belakang jari ni menghadap kepada kiblat. Maksudnya kita unjurkan jari kita mengikut betis. Turun ke bawah. Mudah kata jari kitanya, ujung jari kita menghadap ke bawah, bukan begini, bukan begini. Jadi kita pegang di lutut tu maknanya jari kita turun ke bawah. Jangan kita pusing gitu. Jangan kita pegang di lutut, pegang begitu, jangan pegang begini. Macam cara kita letak tangan pada ketika ketika kita duduk antara dua sujud. Jadi jari kita tu menghadap kepada kiblat. Tetapi nak bukan menghadap kiblat dia buat begitu tu bukan dia juga. Contohnya ni lutut, kita letak jadi begitu, bukan juga, bahkan turun menghadap ke jihad betis. Turun betul dengan betis. Itu maksudnya tawjihul asabi'i, menghadapi akan jari-jari kepada kiblat. Jadi bukan kata kita unjur tu, lutut kita di sini, kemudian kita naik betul tangan kita, jari kita, ujung, bukan maksudnya kepala ni hadap kiblat. Bukan maksud kepala jari kita ni, kepala tepat kuku ni menghadap kiblat, bahkan belakang dia ni. Sebelah belakang dia tu menghadap kepada kiblat. 148 antakuna, bahawa adalah jari-jari itu mansyuratan, dihunjurkan, ala tulisaki, di atas panjang betis, mana turun ke bawah lah. Adab menghadap dianya, menghadap turun ke bawah. Jangan kita pusing ke kanan, jangan kita pusing ke kiri. Itu cara letak anak jarinya. Diunjurkan menghadap ke, turun ke bawah, mengikut betis. Habis 149 antujafiya mirfaqaika an jambaika. Ini orang lelaki.
Antujafia, bahawa merenggang oleh engkau di sini ialah orang lelaki. Mirfaqaika, akan dua siku engkau. Anjambaika, daripada dua lambung engkau. Ketika kita rokok tu, maknanya dua siku kita tu merenggangkan. Jangan jadi rapat. Dua siku dengan lambung kita jangan jadi rapat. Ini nisbah bagi orang lelaki. Jangan kita himpitkan akan dua siku kita dengan dua lambung kita. Ini kalau orang lelaki. Wal mar'atu, dan perempuan, tadhummu, menghimpikan ba'daha ila ba'din. Setengah badan dia kepada setengah. Maknanya siku dia tu rapat dengan lambung dia. Jangan buka luar lah. Jangan buka keluar. Jadi maknanya siku dia tu sama rapat dengan lambungnya. Jangan buka jadi luas. Itu dia di sini tepat berbeza di antara lelaki dan orang perempuan. Jadi orang lelaki, siku dianya, dua-dua belah siku tu jangan rapat ke lambung. Adapun orang perempuan sunatkan siku, kedua-dua siku dia rapat kepada lambung. Itu kira kata lelaki. Tak kira kan yang balik ke tak balik. Perempuan pun sama, yang balik ke tak balik. Tetapi apabila rokok, itulah caranya. Orang lelaki buka sikunya, jauhkan sikit sikunya daripada lambungnya. Orang perempuan rapatkan sikunya kepada lambungnya. Maknanya, tapi dia ketika kita rokok tu, maknanya kalau orang perempuan tu tangan dia rapat. Ketika kita rokok tu, jadi kalau orang perempuan tu rapat begini. Rapat. Tapi orang lelaki buka sikit. Buka jadi begitu. Apabila, tapi bentuk rokok lah. Bentuk rokok, kalau orang lelaki kita buka sikit. Kalau orang perempuan dia rapat gitu. Itu maknanya dua cara, masing-masing cara. Orang lelaki lain caranya, orang perempuan tu lain cara dia. Orang lelaki sesuai dengan lelaki tu bukakan dua sikunya, jangan rapat. Sesuai dengan perempuannya, rapatkan dua sikunya dengan lambung. Tapi bukan rapat betul gitu. Memanglah kita rokok tu tangan kita pegang di lutut. Tangan kita pegang di lutut. Maka kalau orang lelaki dia buka sikit. Jadi buka sikit. Kalau perempuan dia hipitnya begitu. Tapi bukan maksudnya apabila kita rokok tu, dia kalau kita rokok, kalau orang lelaki dia buka sikit. Buka gitu. Kalau perempuan dia rapat. Jadi begitu. Itu cara sujud pun sama. Cara dalam sujud pun sama. Di sini pada masa rokok. Di sini pada masa rokok. Pada masa sujud pun, pada ketika sujud pun caranya sama juga. Orang lelaki buka, orang perempuan impitkan. Di sini masa ketika rokok. Bukan masalah sujud lagi. Habis 150. Antuhadhiya bijabhatihi mawdi'as sujudi, bahawa membetulkan dahinya di tempat sujud. Tapi bukan kita sujud sekarang, kita dalam rokok di sini. Jadi maknanya apabila kita tunduk rokok tu, jadi maknanya betul di bawah, betul dengan dahi kita tu adalah tempat sujud kita. Di sini bukan kita sujud. Di sini kita rokok. Tetapi kita rokok apabila kita tunduk pergi ke depan tu, memanglah kita nak tunduk dahi kita pergi ke depan. Kepala kita pergi ke depan tu. Maka yang atas ni dahi, kita turun ke bawah tu, mana tempat sujud kita lah. Jadi maknanya kalau kita letak tali, tali ikat dengan batu masalah, letak tali di apa dia? Di dahi, maka tali dengan batu tu akan turun kepada betul dengan tempat sujudnya.
Bukan maksud katanya letak dahi tempat sujud. Itu sujudlah, ini rokok. Bukan maksudnya suruh letak dahi di tempat sujud. Maknanya di mana tempat kalau kita sujud, dahi kita letak kat mana, maka ketika kita rokok, dahi kita berbetulan dengan itulah. Sekiranya kalau benda yang ada di dahi kita jatuh, jatuh betul dengan tempat sujud lah. Begitu. Kemudian 151, an yakula subhana rabbiyal azimi marratan. Ini sekurang-kurang sunat. Ini sekurang-kurang sunat. Tapi kena bilang jugalah, walaupun sekurang-kurang sunat sekalipun, dibilangkan jadi sunat juga, ialah bahawa kata ketika dia rokok, subhana rabbiyal azimi, maha suci Tuhan aku yang maha besar. Berapa kali kata? Marratan, satu kali kata saja. Untuk nak jadi sekurang-kurang sunat. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, itu tak masuk lagi. Ini nak bilang sekurang-kurang sunat, tak masuk wa bihamdih. Dan jangan tak lebih daripada satu kali. Ini nak cakap pasal sekurang-kurang sunat. Satu kali ucapan subhana rabbiyal azim tidak sambung dengan wa bihamdih. Itu sekurang-kurang sunat. Jadi semata-mata kita kata dalam rokok kita subhana rabbiyal azim satu kali dah dapat satu sunat. Kemudian wal afdalu, dan yang afdal, yakni sekurang-kurang afdal. Wal afdalu, dan yang afdal, maksudnya sekurang-kurang afdal, kaunu tasbih salasan, 3 kali. Jadi satu kali itu sekurang-kurang sunat. Satu kali itu sekurang-kurang sunat. 3 kali sekurang-kurang afdal. Nak sempurna afdal, sebelah kali. Nak sempurna afdal, dia banyak peringkat. 1, 3, 5, 7, 9, 11. 1, 3, 5, 9, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Jadi 1 tu paling kurang untuk nak jadi sunat. Paling kurang untuk nak jadi sunat, nak dapat sunat bertasbih tu, sekali mengucap tasbih. Kemudian kalau nak afdal tu mulai daripada 3 sampai 11. Jadi maksudnya jadi kalau dia naknya 1, 3, 5, 7, 9, 11. Maka 1 itu sekurang-kurang sunat. Maknanya kalau tak sampai 1, tak hasil sunat bertasbih lah. Maka apabila kita mengucap tasbih dalam rokok dah 1 kali, lepas daripada hukum makruh. Dan lepas daripada hukum makruh tak bertasbih di dalam rokok. Kemudian sekiranya kalau kita tasbih 3 kali, maka 3 kali ni naknya kalau imam tu naknya 3 kali lah, jangan lebih pada 3 kali. Kalau orang jadi imam makmum yang ramai atau makmum yang tak suka kepada memanjang sembahyang, maka kena ambil sakat 3 saja. Maka 3 tu dah afdal, tapi tak sepenuh afdal. Mana grade dianya dah tinggi tapi tak tinggi sangat. Jadi 3 tu sekurang-kurang afdal, bukan sekurang-kurang jadi sunat. Sekurang-kurang afdal. Maksudnya begitu. Jadi mana 3, apa dia? Sebelah
lebih afdal daripada 9, 9 lebih afdal daripada 7, 7 lebih afdal daripada 5, 5 lebih afdal daripada 3. Jadi 3 sampai 11 tu masuk dalam bahagian afdal kesemuanya. Tapi 3 rendah daripada 5, 5 rendah daripada 7, 7 rendah daripada 9, 9 rendah daripada 11. Begitu. Jadi itu tak jadi keliru lah. Macam mana tadi nak 1 kali, macam mana sini nak 3 kali. Mana 1 tu sekurang-kurang nak dapat sunat. Dah lepas daripada makruh tidak bertasbih. Sebab kita dah tasbih walaupun 1 kali. Sebab ada sebut dalam kitab-kitab yang lain, dia katanya man dawama ala tarki tasbih fi ruku' was sujud suliba syahadatu. Mana siapa-siapa yang mengekali tinggal tasbih pada rukuk dan pada sujud. Setiap kali dia sembahyang, dia tak tasbih pada rukuk, dia tak tasbih pada sujud. Mengekalinya begitu. Selalu dia buat begitu. Maka hukumnya apa dia? Tidak boleh jadi saksi. Nak jadi saksi dalam akad nikah ke masalah, tak diterimakan jadi saksi. Tak diterimakan jadi saksi. Sebab dia tinggal tasbih ni adalah makruh. Tinggal tasbih di dalam rukuk, di dalam sujud adalah makruh, bukan khilaful aula. Sebab tu kalau dah bertahun-tahun dah dia tak bertasbih dalam rukuk, dalam sujud, maka orang tu tak boleh jadi saksi. Apabila akad nikah kemasalan, dia nak jadi saksi, tak diterimakan. Tetapi kalau pernah tinggal sekali dua tu, tak bilangilah. Kalau kita katanya bertahun-tahun dia tidak bertasbih, tinggal terus bertasbih pada rukuk dan pada sujud tu, orang tu tak boleh jadi saksi. Sebab tu jadi mana nak lepas daripada yang tersebutnya, kita bertasbih walaupun dah 1 kali, lepas daripada hukum makruh tak bertasbih. Tapi kalau nak afdal, kena paling kurangnya di 3. Jadi mana 1 tak ada afdal, ada sunat saja. 1 tu ada sunat saja, tak ada afdal. Kalau 3 ada sunat, ada afdal, tapi afdal tak 100%. Afdal juga, tetapi afdal tak sepenuh lagi. Nak sunat, nak afdal, nak sempurna afdal, sebelah. Sebelah kali ya. Itu maknanya 153 an yazidal munfaridu, bahawa menambahlah oleh orang yang sembahyang seorang diri, wa imamu man marra, dan imam mereka yang telah lalu sebut. Mana imam yang jadi imam bagi makmum yang mahsur, yang redha dengan memanjang sembahyang. Jadi imam tu kalau biasanya tak boleh dia lebih daripada 3. Tapi maksudnya bukan membatalkan sembahyang lah. Afdalnya kalau imam tu biasanya dia jangan lebih pada 3. Malaikat makmum dia tu setuju untuk nak memanjangkan sembahyang. Makmum tu makmum yang mahsurin, lebih kurang 30, 20-nya gitu, 50, 60 pun mahsurin lagi. Maka mereka itu makmum semuanya setuju untuk memanjangkan sembahyang, maka bolehlah, maka sunat bagi imam tu tambah naik sampai 5 ila khamsin fa tis'in fa ashrin fa ihda asyarata. Naik sampai 5 sampai 9, 10, artinya ihda asyarata. Tapi naknya kalau tinggi pada 9 tu sebelah lah. Tapi 10 pun lebih pada 9 lagi. Begitu. Itulah kalau nak yang afdalnya kita setinggi-tinggi akmal dianya,
Setinggi-tinggi afdalnya ialah 11 lah. Tapi kalau 10, memang 10 lebih daripada 9. Bila. Tapi yang comelnya kita bagi ganjilkan. 5, artinya 7, artinya 9, artinya 11. Begitulah yang akmalnya. Sebab setengah-setengah kitab tu dia 10 dia tak bilang. Jadi 5, 7, 9, kemudian selepas ada 9 tu naik kepada 11. 10 tak dibilang. Tetapi sini masuk 10 juga. Begitulah. Jadi pendekatannya kita nak sempurna akmal, nak sempurna afdal, ambil sebelah. Ambil sebelah. Itu kalau kita sembahyang seorang diri atau kita jadi makmum yang mana kalau kita jadi imam yang mana makmum kita tu setuju dengan memanjangkan sembahyang. Maka afdalnya 3 lah. Afdalnya sebelah lah. Kemudian kalau kita contohnya kalaunya begini disebut oleh Imam Nawawi di dalam kitab Azkar. Sekiranya selepas dalam masalah ini masalah dalam sujud dalam sujud. Masa dalam sujud tu pun sama, tasbih pun bilangannya sama, tapi lafaz tasbih tu tak sama, tapi bilangannya cara sunat pada bilangannya sama. Maka sekiranya kita di dalam sujud tempat setengah daripada tempat istijab doa. Ketika kita di dalam sujud, tak kira sujud sembahyang sunat ke, sujud sembahyang fardu ke, ketika tu tempat yang istijab doa. Maka sekiranya kalau kita sembahyang seorang diri, artinya kita jadi imam yang makmum kita setuju dengan memanjangkan sembahyang, maka sunat kita berdoa di dalam sujud. Maka kalau kita nak berdoa di dalam sujud, mesti kena tasbih lebih dulu. Ini cakap pasal sunat, pasal afdal. Mesti kita bertasbih lebih dulu, belum pada nak berdoa. Selepas tu, jadi kalau nak paling kurang afdalnya kita tasbih 3 kali. Selepas kalau kita nak ringkaskan sedikit masanya, maka kita tasbih 3 kali. Selepas pada 3 kali itu kita berdoa lah apa-apa yang kita berajak tu. Apa-apa doa saja yang kita nak berdoa, berdoa lah. Jadi maknanya kalau kita nak berdoa tu tak nanti sampai sebelah lah. Pada kurangnya kita tasbih boleh 3 kali, berdoa lah. Maka sama juga di dalam rakaat di sini pun ada doa dia juga. Ada doa untuk yang dibaca pada ketika rakaat lain pada ucapan tasbih. Maka sekiranya kalau kita nak berdoa, maka sunatnya, seeloknya kita tasbih boleh 3 kali. Kemudian kalau kita nak berdoa, dah boleh lah. Jangan terus kita berdoa, belum pada mengucap tasbih, itu tak kena dengan cara. Tengok, di sini doa dia. 154 wa an yazida aidan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li subuhun quddusum rabbul malaikati warruh. Ni sama dengan yang kata tadi. Sekurang-kurangnya belum pada kita nak baca subhanakallahu rabbana, subhanakallahumma rabbana, itu kita tasbih dah sekurangnya 3 kali. Tapi kalau naik sampai sebelah tu lagi comelnya. Tapi sekurang-kurangnya belum nak kata subhanakallahumma ni, kita dah tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal azim 3 kali. Kakak sedikit sebagai tambahan yang jadi tadi tu kita ulang balik pada 151. Subhana rabbiyal azim itu sekurang-kurang ucapan tasbih. Selain pada tadi tu 1 kali sekurang-kurang nak dapat sunat tasbih. Tetapi sekurang-kurang ucapan tasbih subhana rabbiyal azim, sakat tu saja. Itu sekurang-kurang ucapan tasbih.
di dalam rokok. Ya, di dalam rokok. Jangan, maknanya tak kira dengan yang ditambah selepas pada tu. Tak kira yang ditambah selepas pada al-azim tu tak kira. Kalau ada yang ditambah lagi tu sunat lain pula. Yang kata sunat bertasbih di dalam rokok, kita kata subhana rabbiyal azim. Itu sekurang-kurang nak jadi bertasbih. Tetapi kalau kita baca dalam sembahyang, kita ada lagi tak? Kita ada apa dia lagi? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kita ada lagi. Subhana rabbiyal azim. Sakat tu sekurang-kurang tasbih. Adapun ditambah wa bihamdih, sunat lain pula. Ditambahkan wa bihamdih, itu sunat yang lain pula. Jadi asing-asing. Jadi nak jadi tasbih tu subhana rabbiyal azim. Sekadar tu dah jadi tasbih. Maka kalau kita tambah di belakang lagi, tambah sikit lagi wa bihamdi, itu sunat lain pula. Jadi kita yang diajarkan oleh guru kitanya baca tasbih dalam rokok tu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jadi dia ajar dengan asal dan tambahan. Jadi wa bihamdi itu sunat lain pula. Itu sebagai tambahan pula. Itulah. Jadi nak cerita beritahu tu untuk nak bagi sedar ketika kita baca tu ingat atas subhana rabbiyal azim, itu dah satu sunat. Tambah wa bihamdih sunat lain pula. Bukan satu benda, bukan satu sunat subhana rabbiyal azim wa bihamdih, itu bukan satu, tu dah dua lah. Dah dua. Wa bihamdih tu kira tambahan suku pula. Begitu. Kemudian selepas pada tu kita sunat kita tambah pula lagi pulanya. Kalau kita sembahyang seorang diri lah. Kalau kita sembahyang seorang diri, artinya kita jadi imam bagi makmum, yang mana makmum kita setuju untuk memanjangkan sembahyang. Makmum mahsurin yang setuju dengan memanjangkan. Maka bolehlah imam tu tambahkan. Subhanaka Allahumma Rabbana. Maha suci engkau, subhanaka, maha suci engkau, Allahumma, ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami. Wa bihamdika, dengan memuji akan dikau. Allahumma ighfirli, ya Allah, ighfirli, ampun oleh engkau, li bagi aku. Dia Allahumma tu maknanya ya Allah. Ya Allah, sebab asalnya Allahu. Sebab asalnya ya Allahu. Asalnya begitu. Ini luah lah. Asalnya ya Allahu. Asalnya ya wahai lah. Ya Allah. Kita pun cakap begitu juga. Ya Allah. Asalnya begitu. Asal bagi Allahumma tu ya Allah. Kemudian dia buangkan ya di depan. Buangkan, hadafkan, buang akan ya, digantikan dengan mim bertasydid di belakang ha Allah. Maka jadi Allahumma. Batu Allahumma kita kata ya Allah lah. Itu yang paling betulnya, yang betulnya. Kalau kata Allahumma wahai Tuhan kami, itu maksud, ambil maksud. Nak betul-betul Allahumma ya Allah. Sebab asalnya begitu. Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunlah bagi aku. Kemudian subuhun. Jadi subuhun mana engkaulah yang maha sucinya. Kudusun mana sama, mana lebih kurang dengan subuhun. Maha suci daripada kekurangan. Rabbul malaikati, Tuhan bagi sekalian malaikat. Warruhi, dan Jibril. Warruhi, ini macam dalam surah Inna Anzalna. Tanazzalul malaikatu warruh. Ruh itu ialah Jibril.
Itu satu perkataan yang disunat kita tambah selepas pada tasbih. Selepas pada kita tasbih 3 kali sekurang-kurang afdal. Atau selepas pada kita tasbih 13 kali. Apa dia? 11 kali. Wa in yazidah aidan, dan bahu menambahkan juga Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Kita baca doa itu selepas pada kita tasbih. Dan kalau ada masa lagi boleh tambah lagi. Jadi maknanya sekurangnya kita tasbih 3 kali, kita tambah doa yang ada pada 154. Kalau ada masa lagi, rasa rajin lagi, rasa cegah lagi nak semayang, rasa kuat lagi, kita tambah lagi. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ya Allah, untuk engkaulah rakaat ulaku, dan dengan dikaulah beriman ulaku. Wa bika amantu, dan dengan dikaulah beriman ulaku. Wa laka aslamtu, dan bagi engkaulah berserah ulaku. Khasya'a laka, mengikutlah bagi engkau, sam'i, mengikutlah akan dikau oleh pendengar aku, wa basari, dan mata aku, wa mukhi, otak dalam kepala, otak kepala aku, wa azmi, dan tulangku, wa asabi, orat-orat, orat kat badan, wa mastaqallat bihi qadami, maksudnya dan tapak kaki aku. Semuanya aslam tu, serah tu lillahi rabbil alamin, serah kepada Tuhan sekalian alam. Wa yazidu, dan tambahkan lagi, kalau ada nak tambah lagi boleh tambah lagi, sunat lagi tambah. Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Jabarut mana yang mengerasi akan sekalian alam, mana yang meretahkan, mana semua sekalian alam tu di dalam retahan dia, mana sudah kepada Tuhan. Tuhan nak jadi begitu, begitulah berlakunya. Wal malakut, yang memiliki sekalian alam. Wal kibriya, dan yang mempunyai kebesaran. Wal azamati, mana lebih kurang dengan al kibriya. Begitulah. Wa kadza fis sujudi, dan begitu juga pada sujud. Jadi mana disunatkan kita baca doa yang tersebut daripada apa dia? Daripada 154 sampai di sinilah boleh kita disunatkan juga kita baca pada masa kita bersujud. Gitu. Kemudian tapi kita jaga sikit yang itu panggil apa dia? Dia doa dalam rokok tu lain lagi. Itu lagi akan datang. Kembali katanya 156. Ad-du'a fir ruku'. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim.